السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya mengucapkan syukur kehadrat Allah. Dan pada ini kita bersama dan mudah-mudahan Allah Taala kepada masa yang begitu singkat, ya Allah Subhanahu wa taala aturkan kita ini, dan mudah-mudahan kita minta pengaturan kita, ya Allah Taala aturkan ini menjadi pengaturan yang terbaik insya-Allah. Kita tengok pada muka surat yang ke-15, iaitu di antara perwujudan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan. Kerana sesungguhnya ketaatan dan keredaan hanya untuk Allah dan Rasul, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-62. Padahal Allah dan Rasulnya itu adalah lebih patut mereka cari keredaannya. Baik. Cara juga mendatangi, menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh, jikalau mereka sungguh-sungguh redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan Rasul kepada mereka. Kita masih lagi bincang bab ubudiyah ini. Tapi pada kuliah kita pada hari ini disebut di antara wujudnya rasa cinta pada Allah dan Rasul adalah ketaatan. Bagaimana yang selalu saya sebut, ketaatan ini adalah kemuncak kepada ibadah. Apabila seseorang buat satu perkara dalam keadaan jiwanya merasa taat kepada Allah Ta'ala. Nak tahu macam mana kita ni taat ataupun tidak? Orang yang taat buat dalam keadaan ta'ah ni, taat kita panggil, orang Melayu panggil taat ni, dia buat dalam keadaan yang terbaik. Dia tak buat main-main. Oleh kerana itu semua perkara dia cari yang terbaik dalam hidup dia, terutamanya hubungan dia dengan Allah. Kalau bab zikir, dia cari hak Nabi suruh. Kalau bab apa ni kita panggil, kalau bab solat, dia cari solat bagaimana solat Nabi. Semua kehidupan dia tu dia cari hak Nabi, dia tak cari hak lain. Sebab dia orang yang taat pada Allah. Kalau ibadah yang tidak ada ketaatan ni, dia hanya buat ibadah sahaja, tidak memberi kesan kepada jiwa dia, dan dia pun tidak ambil tahu benda tu beri kesan apa tidak pada jiwa dia, dia tak ambil tahu.
Itu yang membuatkan ibadah dia hanya sekadar buat. Kesan pada tubuh, pada jiwa tu dia tak ambil cara sangat benda tu. Kalau kita tak ambil tahu setiap ibadah yang membawa kesan kepada tubuh kita ini, akhirnya tidak ada kelazatan dalam kita beribadah. Tidak ada kelazatan. Kita buat apa-apa pun tidak rasa manisnya ibadah yang kita laksanakan. Ini masalah yang besar yang berlaku. Boleh buat ibadah, boleh semayang, bukan tak semayang terus. Tapi semayang dia mungkin semayang biasa, tak ada makna bagi diri dia. Sekadar semayang, rokok, sujud. Sekadar malu orang kata tak semayang, lalu dia pun semayang. Sekadar tu je. Nak membuahkan hasil daripada solat dia tu, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak sama sekali. Puasa, dia puasa, mari bulan puasa dia puasa, bulan Ramadan dia Ramadan. Tapi Ramadan dia tu tak menjadi pesta ibadah. Dia jadi pesta mata kedarah dia panggil. Saya letih hari ni sebenarnya. Pagi tadi saya tak pergi kuliah. Letih yang amat. Tak tahu sebab apa hari ni. Sangat-sangat letih. Saya makan ubat memberi kesan untuk proses darah kita ni. Jadi nak tidur je. Jadi pagi tadi saya tak pergi kuliah subuh. Pasal tak sihat sangat, perut meragang satu hal. Muntah 4-5 kali dah hari ni. Jadi tak pergi hospital lagi lah. Malah pergi, takut masuk ward. Boring. Jadi kita mai kuliah dulu lah sekejap. Nak berjam celek pun begitulah. Sama ada tuan-tuan Lena ataupun saya Lena dulu, dua tu. Tapi saya rasa tuan-tuan Lena dulu ni. Saya rasa lah. Baik. Kita pergi setakat mana kita boleh buat. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana itu ketaatan ini dan keredaan hanya untuk Allah dan Rasul sahaja. Orang mukmin dia meletakkan ketaatan dia pada Allah dan Rasul, dan apabila dia mencari redha, dia hanya mencari redha Allah dan Rasul sahaja. Dia tak cari redha orang lain. Orang nak setuju ke tak mau setuju dengan dia tak ada ambil kisah sangat. Nah, apa yang dia fikir, Allah Ta'ala dan Rasul setuju ataupun tidak dengan dia, apa yang dia buat. Baik, kita selalu sebut, kita sembahyang ni banyak tahun dah kita duduk sembahyang, kita duduk puasa, ni puasa nak mari lagi. Tapi apa benda kesan yang kita dapat daripada marinya Ramadan, perginya Ramadan, lepas tu nak mari balik? Peningkatan ketakwaan kita kepada Allah, peningkatan ibadah kita kepada Allah. Kita fokus pada peningkatan ketakwaan, sebab puasa ni la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang takwa. Jadi takwa tu ada ke tidak dalam jiwa kita apabila mari Ramadan, mari. Kita lalui Ramadan itu dengan perkara biasa yang kita buat. Biasa. Kalau hak mari Ramadan, buat siapa baju raya dengan baju raya, siapa hak kuih, jual kuih dengan jual kuih, hak meniaga dengan meniaga. Persiapan ke situ yang kita pergi. Tapi tak apalah, tu cari makan dunia. Tapi cari makan akhirat pun kena fikir juga. Akhirat. Lagi dekat kita dengan Allah, lagi dekat dengan Ramadan, para sahabat dia belum berlumba untuk minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, angkat tangan minta dengan Allah supaya Allah Taala beri ke dia sampai kepada bulan Ramadan. Kalau Allah Taala nak mati pun biar lepas Ramadan dulu. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu di antara doa-doa yang diungkapkan oleh para salafus salih apabila mereka hadap bulan Ramadan, mereka baca doa-doa begitu. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita hidup dalam keadaan sentiasa duduk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup dalam keadaan duk minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
Ingat Tuhan ni tak berdengar ke apa yang kita minta dengan Allah. Tuhan dengar. Cuma kita tidak ada keyakinan Tuhan mendengar. Keyakinan yang sebenar. Di antara doa yang diriwayatkan, saya baca tadi, Allahumma sallimni li Ramadan. Wasallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Rawahu Tabrani. Makna ikut Melayu dia, ya Allah, sampaikanlah aku ke Ramadan. Tambah satu sekali, Allahumma sallimni ya Ramadan, sampaikanlah aku dengan selamat ke bulan Ramadan. Dan yang keduanya, wasallim Ramadan li, dan serahkanlah Ramadan kepadaku, dan ambillah Ramadan dengan engkau menerima segala amalanku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, terima amalan aku. Nanti saya hantar doa ni ke Tok Imam, Imam Pakak, saya bawa dalam WhatsApp, dalam grup masjid, biar kita baca, pakak-pakak dok baca doa ni, jangan dok baca doa lain. Tu rawahu Tabrani. Doa ni cukup bagus bila nak sampai bulan Ramadan. Biar ketakwaan kita ni naik dengan serta-merta apabila mari Ramadan. Ni tak ada begitu. Mari Ramadan, tak lagi duk fikir hari raya dah boleh retah negeri ke tak lah kita nak raya. Raya di kampung kan mampu kerah, dia kata. Tak pernah raya lagi di kampung orang. Macam-macam duk fikir dah. Nak boleh retah negeri, tak boleh retah negeri. Dia tak fikir hak wajib retah negeri tu, negeri akhirat lah. Itu wajib mentah negeri, nak balik semula pun tak boleh pula tu. Pergi di Penang retah negeri, buat surat perjalanan pergi balik. Akhirat ni tak ada perjalanan pergi balik, tak ada. Pergi saja tak balik-balik. Dia tak fikir hak tu. Langsung tak fikir hak nak pergi tak balik-balik tu. Perjalanan yang mesti manusia teruskan. Lepas tu kita kena ada ketaatan di dalam bab ibadah yang kita laksanakan. Baik, itu poin pertama. Kita pergi ke bawah sikit. Ini yang kita nak panjang sikit malam ni. Perbincangan kita ni bukan nak panjang masa, tidak. Nak tekankan sikit ya perenggan dan seterusnya. Adapun ibadah dan segala sesuatu yang sesuai dengan berupa tawakal, berserah diri, rasa takut dan semisalnya, maka hal itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah sahaja. Sebagaimana firman Allah, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون." Allah Ta'ala sebut ni dalam surah Ali Imran ayat 64. Dan katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahawa tidak menyembah kecuali Allah dan tidak mempersekutukannya dengan segala sesuatu, dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian lain sebagai Rabb selain daripada Allah. Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, dia sebut di sini, adapun segala sesuatu yang sesuai dengannya berupa tawakal, berserah diri pada Allah. Tawakal ni yang kita nak bincang. Baik, tawakal ini satu perkataan yang kita biasa dengar, ramai orang silap faham dengan tawakal. Silap faham yang pertama sekali, apabila kita meletakkan tawakal semata-mata tanpa kita usaha. Letak tawakal semata-mata tanpa kita usaha, itu tak boleh. Kita kena letak usaha kita dulu, dan seterusnya kita bertawakal kepada Allah. Usaha kena ada.
Kalau kita tak usaha, kita tawakal begitu je, takkan kita nak jadi Qadariyah? Ada Mu'tazilahnya, ada Qadariyah. Itu menyerah je, tak apalah, macam-macam mana pun kita serah je lah. Usaha tak ada. Itu kesilapan. Yang keduanya kesilapan, dia usaha, tak ada langsung serah pada Allah. Bila akhir sekali dia kata tak ada apa dah, kita ni berobat penyakit pun tak sembuh-sembuh ni, kita sembahyang hajat, kata. Oh, baru nak sembahyang hajat. Kira-kira dia tu baru nak serah pada Allah Ta'ala. Selama ni dia tak pernah fikir pun dia nak sembahyang hajat ke, bangun tengah malam orang kata ubat tu, dia beli obat tu, dia pula beletai pula, marah pula, dia kata obat ni habis beratus-ratus tak jadi, hak ni habis beratus-ratus tak jadi. Sebab apa? Sebab akidah dia tidak ada dalam jiwa ni, bahagian qada al-khairi wa syarrihi min Allah, baik dan buruk ni mari pada Allah. Sebab tu jadi gitu. Tapi kalau orang ada akidah, obat macam mana pun dalam kepala dia bahawa bukan obat tu bagi sebuah asbab je, Allah yang bagi sembuh. Dia tak mari hak mengarut tadi tu. Kalau tidak, dia kata menyesal beli obat ni tak jadi, dia kata tak sembuh penyakit, makin sakit ada lah. Kita tanya dia balik, adakah ubat tu yang sembuhnya? Tidak, Allah yang menyembuh. Baik, kalau kita tengok tawakal ni, dia ada kesan dia, serah pada Allah ni ada kesan dia. Kesan dia apa? Suratul Talaq ayat yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Orang dok baca ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia panggil ayat 1000 dinar, tak kira lah 1000 dinar 2000 pun, ya. Tapi bukan 1000 dinar tu kita nak ambilnya. Orang kita ni dengar 1000 dinar, ambil letak di kedai, buat pelaris ayat 1000 dinar. Tuan tak erti baca Quran, ambil Quran gantung di kedai. Amalan siapa pun kita pun tak tahu, Nabi pun tak ajar amalan begitu. Tapi jadi ke dia amalan begitu? Kalau dia gantung di kedai dia gantung di rumah dia tu, tujuan untuk dia baca. Tengok baca, tengok ingat, tengok baca, ambil pedoman ayat tu, boleh jadi, boleh pahala. Nah, tapi kalau gantung buat hiasan, dia ingat Quran ni untuk hiasan saja, menyalahgunakan Al-Quran tu berdosa hukum dia. Segala pameran-pameran yang kita letak, frame-frame Al-Quran yang kita letak di rumah kita tu, pastikan kita baca. Dia bukan penghalau syaitan, penghalau hantu, tak. Tuan rumah tu hantu paling besar sekali. Dia tak lari dah, hantu pun tak mari dah, dia wakil ke tuan rumah tu ya. Nampak ni? Sakit-sakit pun kata kat orang tak berhenti. Nah, sebab hak mari dengar ni orang bukan kambing. Kalau hak mari dengar kambing, kita buat cara kambing, sembelih-sembelih kita kari. Kita kena jadi manusia yang sebenar-benar Allah Ta'ala buat kita. Jangan jadi manusia muka manusia tapi tidak sampai tahap yang sebenar untuk Allah Ta'ala buat kita. Tawakal pada Allah ni, Allah Ta'ala kata wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, apa dia? Fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupkan keperluan dia. Ni poinnya besar sekali lagi kehidupan kita. Allahu Akbar. Mungkin kita tak nampak depan mata kita bahawa Allah mencukupkan keperluan kita, cukupkan keperluan kita. Orang tidak ada nilai serah diri pada Allah satu perkara, dia bimbang. Hidup dia tu selalu dalam keadaan bimbang. Kalau bimbang fikir amalan akhirat, lepas tu tambah amalan, boleh tahan. Bimbang takut dunia tu hilang daripada tangan dia. Contoh, musim harum manis bunga,
penuh bunga, dia kata jadi tahun ni. Hari-hari kepala otak dia duk fikir, janganlah hujan, janganlah. Nah, janganlah hujan. Bimbang tu memang ada, semua manusia ada bimbang. Tapi nak menutup benda ni senang je. Nak tutup was-was tu senang je. Tawakkal ala Allah. Serah pada Allah. Sebab apa? Sebab hujan ni bukan kerja kita. Kerja Allah. Bukan kerja kita. Cuma kita ambil hak tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buka jalan pada dia. Kita ambil tu. Kalau hujan tu orang lebat pun, tapi Allah Ta'ala tak bagi bunga tu layu, bunga tu gugur, dia tak gugur. Walaupun kalau otak kita duk fikir bawah habis dah, hujan habis bunga tu. Nah, dalilnya ada bunga yang lekat. Bukan semuanya gugur. Ada bunga yang elok lepas daripada hujan. Tapi hasilnya tak banyak, ustaz. Tu kita dengan tawakal. Serah pada Allah. Moga hak dia. Kalau hilang sifat ni, tawakal ni, gundah gulana hidup dia. Gundah gulana hidup dia. Oleh kerana itu kita kena serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Macam kita jaga masjid juga, gitu juga. Duit masjid ada, contoh nak belanja, tawakkal ala Allah. Sebab dalam hidup kita ada keyakinan. Kita masjid ni kita buat program tu, buat program ni, tukar tu, tukar ni, ambil tu, ambil ni. Orang bagi balik. Sebab kita jaga ni rumah Allah ni. Bukan rumah Perdana Menteri ni. Ni rumah Allah. Bukan rumah orang ni, semua terlibat kalau sebut rumah Allah. Kawan ni tolong jaga sikit, kawan ni tolong jaga sikit, kawan ni tolong jaga sikit. Bagaimana masjid yang dapat anugerah termakmur dalam Malaysia, masjid apa? Temeluh Tanah Taman tu tak? Bila wartawan pergi tanya dia punya pengerusi tu, macam mana Pak Cik tarbih masjid ni, tuan tarbih masjid ni boleh jadi masjid tu penuh, maya subuh tu limpah pada semua jemaat. Ramailah subuh dekat kita mungkin dalam 5 orang. Dalam masjid ni ramai subuh boleh jadi tak? Ada setengah masjid tu 3 orang pun ada. Hak gauk seorang kecil manis. Tok Iman darah tinggi. letih. Tarbih masjid gitu letih. Tengok masjid duit banyak, bukan duit sikit, banyak duit masjid. Dia buat apa tak tahu. Jadi wartawan pun tanya dia, tuan masjid, tuan pengurusi, nak tanya buat macam mana siapa jadi masjid. Dia kata, yang pertama sekali dia kata, saya buat sarapan setiap kali lepas subuh. Saya buat sarapan, guna duit masjid khas, tak tabung depan tu untuk sarapan pagi. Maknanya kalau orang mari sekolah tak ada nak masak di rumah tu, kita bagi sarapan di masjid. Sementara nak sarapan tu kita baca tafsir Quran sikit dalam 10 minit. Tak lama dia kata, sebab orang nak hantar anak sekolah pergi bekerja. Dan kalau ada orang yang lepas main subuh tu nak balik apa, kita bagi dia sarapan walaupun dia tak dengar orang mengajar, kita bagi dia nasi lemak sebuku hai, cukup lah tu. Rumah orang duduk rumah sekitar taman tu pun tak ada fikir apa dah. Pagi-pagi kalut dengan isteri, nak ni anak tolong jaga. Mungkin orang tak main masjid ni sebab dia kalut mungkin. Dia bangun pagi-pagi, isteri nak masak lagi, isteri pun bekerja, suami pun bekerja sebab duduk kawasan kerja. Anak kecil, masa isteri duduk masak apa, suami duduk pegang anak, nak pergi sembahyang subuh pun tak boleh. Nampak ni? Sebab apa jadi gitu? Sebab mungkin kekalutan nak kerja cukupnya bulan-bulan gaji dan sebagainya. Dia kata sedang kita pun mari bersarapan di masjid, bawa sarapan awal. Dia kata
Lepas pada tu makin ramai hak mari masjid dia tu, subuh-subuh tu ada hak pakai baju kerja dah pun ada, hak pakai anak pakai baju sekolah dah pun ada. Sudah sarapan tu boom naik kereta pergi sekolah. Kesan daripada situlah. Jadi maghrib pun ramai, isyak pun ramai, kesan daripada subuh tu. Kesan daripada subuh. Jadi penting juga kalau kita buat makan subuh-subuh ni penting. Bukan nak suruh tuan-tuan buat makan, tapi nak beritahu cara dia tu dia buat begitu. Bijak juga kepala otak pengurusi tu, bijak. Sambil-sambil dulu dia kata tak ada orang. Lepas kita buat begitu, maya subuh tu ramai orang. Alhamdulillah. Jadi orang pun tanya dia macam mana, dia kata keuangan apa semua ni. Dia kata kami tak bimbang, dia kata sebab apa? Kawasan tu bukan kawasan orang kaya pun, biasa-biasa je. Tapi saya yakin, dan AJK saya ni pun yakin, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ayat dia. Dan kita yakin semudahan rumah Allah yang kita jaga ni, Allah Taala akan turut sama menjaga rumah ni. Alhamdulillah. Hasil daripada itulah Allah Taala kata fahuwa hasbuh, aku cukupkan. Takut kadang-kadang nak belanja duit, takut tak boleh bayar elektrik masjid ke apa ke. Tak susah tuan-tuan kalau bertunggak lama ambil elektrik ni, pergi hulu surat ke wakil rakyat. Kalau dia tak boleh tolong, umur dalam masjid tahun ni jangan undi dia, padam muka dia. Peduli apa lah orang politik. Hari ni dia bergaduh, esok dia baik. Masa dulu tahun lepas lambung sebab nak bercinta, tahun ni nak bercerai. Orang kata macam-macam. Bukan Malaysia ni, Venezuela. Tak layan ke dia lah, mengarut ke. Serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala pada satu keadaan kita jadi tenang. Jiwa kita tenang je. Bila sebab apa? Sebab kita serah pada Allah. Kita usaha kepada satu perkara ni, dia mari rasa kebimbangan macam orang berniaga. Contoh, kebimbangan tetap ada, takut rugi, tetapi kerugian itu kita cuba elak kerugian dan kita buat plan perniagaan kita begini supaya tak rugi. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kerugian pada kita. Itu orang panggil qadarullah, takdir Allah Ta'ala nak buat begitu. Macam seorang kawan saya lah, dia depression yang begitu kuat, tekanan, travel umrah ni kan, dia pajak hotel di Mekah tu berapa banyak, duit berjuta habis itu tuan-tuan. Tiba-tiba Covid mari, minta dengan Arab kata tak boleh duit ni. Dia kata syarikat aku ni, dia kata bukan syarikat jual tepi jalan, syarikat aku masuk bursa saham. Dia kata aku pun ada juga perniagaan aku, jadi biar letak di sini duitmu ni. Dia kata untuk akan datang, mana umrah akan datang, dapatlah. Yang kawan tu letak duit banyak situ, nak ambil untung lah. Jadi duit modal tak letak di situ, mana beku situ. Sudah tekanan macam nak bunuh diri. Tu meniaga hak bawa pergi Mekah tu, tapi nak bunuh diri juga. Bila kawan seorang lagi beritahu kepada kita, telefon, kita bercakap 2-3 patah. Yang pertama cakap mengenai qadarullah, takdir Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia nak bagi benda baik pada kita melalui ujian-ujian yang dia buat. Sungguh saya contoh mentipu umrah, pernah ditipu sampai 200,000 lebih. Tak apalah, biar dia tipu lah tu. Tapi nak tahu, kalau kita tak kena tipu tu, kita tak tahu cara mengurus ni. Dan saya rasa nak terima kasih sebab awak tipu saya, sebab saya boleh buat sendiri.
kepada orang tipu saya tu, rasa macam terima kasih awak tipu. Nampak macam bodoh ustaz dia terima kasih orang tipu dia. Dah. Sebab dia telah mengajar saya satu ilmu yang saya boleh urus sendiri. Dulu saya bagi duit je, awak uruslah bah apa semua, saya malah ambil tahu, saya tahu bagi duit je sampai jemaah ada orang ambil semua, okey, clear. Buat satu kali okey, dua kali okey, tiga kali okey. Lama-lama manusia dengan duit dia tak lagi. Tiba-tiba nak terbang, tiket je ada, hotel sana tak ada, bah apa semua tak ada, makan-makan apa semua tak ada. Sudah, jemaah nak terbang ni, travel hak buat keluar visa, tak boleh bagi pasport ni ustaz. Sebab apa? Ada dah jemaah yang dia bawa ni sana tergendala. Jadi kalau kami bagi, kami pula kena cukai daripada Saudi, denda pada Saudi banyak. Jadi pasport ustaz ni kena tahan. Saya tak bersalah, saya kata. Memang tak bersalah, tapi dia buat perangai. Dah nak macam mana? Dia kata syarikat tak mau tanggung, syarikat kalau visa ni kena bayar banyak, jadi ustaz kena tinggal duit pada saya, tinggal saja je 89,000 tinggal situ. Masa 5 jam nak ambil, 5 jam sebelum lepas nak ambil 89,000. Tuan-tuan nak cari mana? Cari mana agak-agak? Bukan saya nak menakar Menteri Keuangan. Dah, kalau tidak pinjam duit marah ke siapa sekejap. lagi kat mana? Allah, Tuhan saja tahu. Tapi satu benda je, bila kita tenang menghadapi masalah ni, Allah Ta'ala tolong. Kita bela tak nak buat apa dah, pasport dia tak bagi. Adalah seorang kawan telefon, ustaz kena tipu gini-gini. Kata betul. Tak apalah ustaz, saya tinggal cek lah. Tinggal cek saya dah 89,000 situ. Saya bimbang sampai sana pula, bimbang takut ada masalah pula sana. Kalau masalah sana 89,000 tadi burn, lagi teruk. Lah sekali kita kata tawakal ala Allah. Saya nak cerita bagaimana kuasa tawakal itu. Kita gilah kata, link dengan orang tu, link dengan orang ni. Jadi kita tahu urusan tu dengan siapa dia ambil, dengan siapa hak selama ni rupanya ada dah, hak dia tak bayar duit apa semua. Habis kita tahu lepas tu. Jadi saya duduk fikir seorang-seorang sampai di Mekah, tengok jemaah semua, tengok ni kawan ni duduk seorang-seorang fikir, Allah Ta'ala nak bagi ilmu pada kita. Lepas daripada tu kita boleh buat sendiri, tak boleh bergantung dengan orang apa. Tak, kapal terbang je tak boleh bawa. Kalau aku boleh bawa kapal terbang, aku bawa kapal terbang sendiri pergi ke Mekah. Dah. Tu dia. Boleh tepah tiket, bila nak bayar deposit, cara visa macam mana, nak balik situ, nak barang kargo, nak macam mana, air zam-zam macam, habis hasil daripada kita kena tipu. Sebalik musibah yang Allah Ta'ala beri kepada kita mengandungi kebaikan yang banyak sebenarnya. Allah Ta'ala tak bagi dengan saya saja pada kita. Sungguh kita rasa musibah bila kita kematian orang yang kita sayang. Kadang-kadang orang kita sayang mati, isteri kita sayang mati, kita rasa musibah lah. Rasa 2 bulan lepas tu boleh bini comel, hilang musibah tu. Duk kenyeh sehari gitu lah, kenyeh sampai kat telinga ni. Nampak ni, yang mana kita sayang ke isteri kita, isteri pun gitu juga. Kematian suami rasa musibah, sebenarnya tidak. Di sebalik kesusahan manusia, Allah Ta'ala tidak biar manusia duduk susah saja, tidak. Allah Ta'ala ni Rahimul Wadud Ar-Rahim. Allah Ta'ala ni Ghafurul Wadud. Allah Ta'ala Maha Pengampun, dan Allah Ta'ala Rahim. Allah Ta'ala ni amat kasih kepada hamba. Tuan-tuan, dalam Quran juga Nabi disuruh bertawakal. Adakah Nabi tidak tawakal? Tidak. Ayat surah Al-Anfal ayat 64. Ya ayuhan nabi hasbukallah, wahai nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kamu. Nabi lagi teruk. Ni saya baca dalam syarah kertas saya ni lah.
syarah berkenaan dengan tawakal. Nanti kita bagi pada tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, hasbukallah, tawakal kamu pada Allah, ambil Allah Ta'ala sebagai pelindung kamu. Allahu Akbar. Kemudian wa in yuriduna ay yakhda'u fa innak hasbakallahu walladhi, dan jika mereka bermaksud menipu kamu, maka sesungguhnya cukuplah Allah bagi kamu. Kalau dia nak menipumu, cukuplah Allah sebagai tempat kamu bertawakal. Itu tawakal. Baik, sekarang kita tengok apa kesan daripada tawakal ini. Yang pertama sekali, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sayang ke dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Ta'ala amat suka dan cinta pada orang yang bertawakal kepada dia. Sebab tu dalam ayat yang kita baca dalam muka surat yang ke-15 tadi, Allah Ta'ala telah sebut apa ni tuan kita sebut bagaimana sesuatu sesuai dengannya berupa tawakal, rasa takut dan semisal dengannya, mesti benda tu duduk dalam jiwa kita. Mesti benda tu duduk dalam jiwa kita. Allahu Akbar. Ada perasaan tawakal pada Allah ni, dia mari segala-gala. Yang paling kita boleh nampak, ketenangan dia mari. Tu yang paling kita nampak. Dah tenanglah kita nak hidup kita ni. Kita tak mau benda-benda lain, hidup kita ni kita nak tenang. Kalau duit banyak pun hidup tak tenang, nak buat apa? Duit banyak, banyak duit tu haji tu, hidup tak tenang, tidur tak lek. Orang yang duduk tepi jalan tu, kita panggil gelandangan tu, bawah jambatan boleh tidur, nyamuk penuh. Tidur, bismillah. Dia tak fikir apa makan, dia tak fikir. Kadang-kadang orang bagi makan ke dia. Orang duit berjuta-juta, tak lena tidur. Nak lena tidur macam mana? SPRM duk cari. Mahalnya harga sebuah ketenangan yang Tuhan bagi pada seseorang. Bukan senang nak jadi manusia yang tenang. Kalau kita tak serah pada Allah Ta'ala, memang hidup kita akan serabut. Kalau kita tidak ambil Allah tempat kita bertawakal, memang hidup kita akan gundah gulana. Tak boleh nak handle perasaan kita. Pelajar, contoh dia sebagai seorang pelajar, dia mengaji, ambil exam, buat semua sekali. Kalau dia tidak ada perasaan serah diri pada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat keputusan yang tidak baik selepas dia berusaha, down. Jiwa dia akan down. Stres dia, tekanan hidup dia. Begitu juga dalam bab seseorang itu memilih seorang perempuan untuk jadi isteri dia. Tawakkal ala Allah. Tawakkal ala Allah. Orang yang tidak bertawakal pada Allah Ta'ala, pada permulaan dia terima sesuatu benda, contoh masa dia terima isteri dia, tak ada serah diri pada Allah Ta'ala, apa yang akan jadi? Perkataan yang keluar daripada mulut dia, menyesal aku ambil mu jadi bini aku. Isteri pula kata, menyesal abang yang jadi suami saya. Kalau abang ni tak ada lagi hidup saya kan baik. Ni semua mari daripada tidak ada keikhlasan dan tidak boleh terima takdir yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, termasuk jodoh, benda yang Tuhan tetap dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebab tu orang yang bertawakal, Allah Ta'ala cukup sayang pada dia. Dan dia menjadi, bila Tuhan sayang ni, segala-galanya Tuhan nak tolong kita sebab Tuhan sayang. Mana ada orang yang sayang tapi tak tolong? Dan Allah Ta'ala pun janji bahawa dia nak tolong kita. Apa yang kita bimbang lagi? Orang yang bertawakal, dia akan mudah mengerjakan hal yang bermanfaat.
untuk diri dia dan untuk orang ramai. Contohnya infak, sedekah. Dia tak ada rasa bimbang betapa tingginya tawakal Abu Bakar pada Allah Ta'ala. Dia boleh bagi semua harta dia kerana dia kata Allah dan Rasul ada. Allah dan Rasul ada. Kita nak dapat jiwa macam Abu Bakar ni payahlah tuan-tuan. Kadang-kadang kita ulur dah tengok dalam beg duit tu, kebetulan tak bawa duit halus, hak 50 saja. Nah, kita pun dah ambil 50. Kan banyak kan. Nak beri derma ke masjid 50 ni banyak ni. Nah, syaitan pun duk bisi. Banyak sungguh. Masjid RM2 sudah lah. Letak balik. Banyak tu takut hilang. Takut tak cukup ni, lebih bajet, kurang bajet, macam-macam lah. Duduklah keadaan begitu, memang Allah Ta'ala tidak akan cukupkan segala-gala kehidupan kita. Sebab cukupnya duduk kepada apa? Duduk pada tadi. Intawal hasbukallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah. Dia duduk pada tawakal, fa huwa hasbuh, baru cukup. Kita sebut apa? Selalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Tempat kita bergantung harap sepenuhnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selain daripada itu, ada satu doa daripada Nabi SAW. Doa ni saya bagi pada tuan-tuan nanti. Kita baca tengok dulu apa dia yang disebut sini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta la hawla wa la quwwata illa billah. Doa ni katanya biasa Nabi baca dalam tahajud ataupun dalam witir. Apa makna dia? Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya padamu aku berserah diri. Serah diri pada Allah. Yang kedua, hanya kepadamu aku beriman. Yang ketiga, hanya kepadamu aku bertawakal. Kepadamu aku kembali. Kepadamu aku mengadu. Kepadamu aku berhukum. Maka ya Allah, ampunlah dosaku yang telah aku lakukan dan kemudian aku lakukan, yang telah aku lakukan kemudian dan yang kemudian aku lakukan, yang sembunyi ya Allah ataupun yang terang. Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulah yang mengakhirkan. Engkau Tuhanku dan tidak ada ilah yang layak disembah melainkan-Mu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali pertolongan daripada-Mu. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari. Balik ni bakat tampal di dinding, baca Quran Arab lah. Cubalah baca Quran Arab. Hindustan boleh menyanyi. Bukan bahasa tok nenek kita pun. Tak, boleh-boleh nyanyi lagu Hindustan, masyair tu nahi filem Bobby tu dah. Bila-bila naik motor nasib baik tak terlanggar lembu. Sambil-sambil duk menyanyi lagu Hindustan. Ni bahasa Arab, doa sikit je. Sehari hafal 3 Allahumma laka aslamtu. Allahumma laka aslamtu. Allahumma laka aslamtu. Boleh baca boleh 50 kali. Ingatlah. Ni saya tinggal di sini ni Tentu ambil atau step bagi doa nak suruh kita semua ni hidup dalam keadaan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ada lagi nak sebut ni tapi letih dah, tak larat dah. Kita sebut lain kali insya-Allah lepas daripada Ramadan nanti. Kita nak Ramadan dah tak ada dah kuliah ni dah. Tak ada lagi. Rasa macam tak ada dah. Akhir bulan dah ni. Jadi insya-Allah lah kita berjumpa dalam bulan Ramadan supaya Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala sampaikan kita dalam bulan Ramadan.
aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi